Okey, mungkin dalam dunia sekarang ni kita dah tak pernah dengar kot ataupun tak pernah tahu kewujudan enjin tanpa piston. Sebenarnya dah lama wujud enjin ni. Okey, enjin ni dipanggil sebagai enjin rotary ataupun enjin yang berputar lah. Okey, untuk kereta zaman sekarang ni kebanyakan memang dah pakai enjin berpiston yang konvensional kita. Yang ada silinder tu kan, yang ada piston tu, itu memang enjin yang standard lah. Tapi kalau enjin rotary ni dia berbeza sikit daripada enjin berpiston yang konvensional ni. Okay, untuk enjin yang berpiston ataupun konvensional ni, enjin yang biasa ni kan, dia punya ruang isi padu dalam silinder tu dia ada 4 stage ataupun orang kata 4 tugas lah, yang berbeza. Dia punya intake dia, compression dia, ignition dia dan sistem exhaust tu. Tapi kalau enjin rotary ni dia ada satu silinder yang khas untuk buat kesemua 4 tugas tu. Okey, mengenai sejarah lah, saya cerita sikit mengenai sejarah. Memang kita tahu enjin rotary ni biasa digunakan pada kereta Mazda. Okay, tapi dia punya founder dia ataupun yang menciptakan enjin rotary ni bukanlah orang Jepun. Okay, asalnya daripada Jerman, warga negara Jerman, nama dia Dr. Felix Wankel. Sebab tu kadang-kadang orang panggil enjin rotary ni sebagai enjin Wankel ataupun enjin rotary Wankel sebab sempena dengan nama founder dia. Okey, contoh kereta yang pakai enjin rotary ni yang kita tahu Mazda RX-7 ataupun Mazda RX-8. Tapi sebelum tu lagi dah ada kereta-kereta jenama lain yang pakai, yang model-model dulu lagi pakai rotary. Tapi rotary ni tak dibawa ataupun tak dibangunkan sehinggalah ke sekarang. Cuma Mazda mungkin tengah bina sekarang ni, tapi kita tak tahulah apa yang diubah. Tapi maknanya konsep dia still rotary. Cara dia bekerja, dia sama juga melibatkan 4 stage: intake, compression, ignition dan sistem exhaust. Kelebihan enjin rotary ni ialah walaupun sisi enjin kereta tu kecil je, contoh macam Mazda RX-7, RX-8 1.3 liter je, tapi dia boleh menghasilkan 232 horsepower. Antara benda yang power lah enjin rotary boleh buat maknanya. Sebab enjin rotary ni dia tak banyak benda pun yang terlibat ataupun yang bergerak dalam satu housing tu. Berbeza dengan enjin yang berpiston, dia ada banyak benda yang macam buat aktiviti kan dalam satu silinder tu. Cuma dalam kelebihan dia ada kekurangan dia. Yang pertama sekali ialah walaupun horsepower dia boleh dapat tinggi, tapi torque dia tak boleh dapat tinggi pun. Dan satu lagi, dia makan minyak. Yang ni memang masalah yang biasa bila sebut enjin rotary. Orang akan fikir, oh makan minyak, oh parut, ada ujian buat, maknanya dari segi penjimatan ataupun penggunaan bahan api tu, enjin rotary ni dia punya fuel consumption tu lebih teruk daripada enjin V8. Kau bayangkan enjin kecil je tapi fuel consumption yang tinggi. Mungkin bagi setengah pengeluar masih lagi tengah berusaha untuk keluarkan balik enjin rotary, tapi mungkin adalah benda-benda lain yang diubah sesuai dan di-improvise lah dari segi penjimatan minyak tu. Dari segi maintenance lah, maknanya memanglah barang dia tu kalau rosak tak banyak, tapi bila kita sebut enjin rotary orang akan fikir, memang senang rosak lah orang kata. Maknanya walaupun kereta-kereta ataupun pemilik kenderaan yang pakai enjin rotary, dia orang dah ubah suai enjin tu macam nak bagi tahan lasak, sampai masa dia akan rosak juga. Tu masalah yang sering dihadapi pemilik enjin rotary ni. Untuk zaman sekarang, untuk tahan lama, tahan lasak enjin tu, sebab itulah enjin berpiston ataupun konvensional ni masih lagi digunakan sampai sekarang. Sebab dia memang terbukti tahan lasak dan dari segi reliability tu memang tahulah, maknanya kebolehan dia untuk bertahan lama tu. Berbanding dengan enjin rotary, manja dan makan minyak. Orang kata tak praktikal lah untuk digunakan zaman sekarang ni.